Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar semua ya? Boleh dengar Ustaz. Slow apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi, jadi untuk pagi ini kita beralih kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Jumu'ah. Jadi cara bacanya Al-Jumu'ah. Kita boleh baca dua cara, sama ada dimatikan huruf mim Al-Jumu'ah ataupun Al-Jumu'ah. Mim itu di baris depan, dhammah Al-Jumu'ah. Cuma dalam surah ni betul lah, dia baris mim tu baris depan lah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Mim tu baris dhammah. Surah ini adalah surah Madaniyah, maknanya surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi ke Madinah, mempunyai sebanyak 11 ayat. Apa kelebihan surah Al-Jumu'ah? Nabi SAW ketika mengimamkan solat Jumaat, Nabi membaca surah inilah, surah Selalu Ustaz, tak dengar saya. Tak dengar? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Suara ya. tak dengar. Tak dengar? Orang lain boleh dengar ke? Dengar. Boleh. Dengar. Boleh. Dengar. Jelas. Orang lain jelas dah. Mungkin ada masalah pada telefon puan tu. Yang lain boleh dengar jelas dah. Jadi pada hari Jumaat, kata Ibn Abbas dan seorang sahabat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada hari Jumaat Nabi SAW membaca surah Al-Jumu'ah, iaitu selepas Fatihah dari rakaat yang pertama, kemudian pada rakaat yang kedua selepas surah Fatihah dibaca surah Al-Munafiqun. Itu dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ataupun pilihan yang kedua, kadang-kadang Nabi baca dalam solat Jumaat selepas rakaat pertama surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan rakaat yang kedua selepas surah Fatihah, Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Yang pilihan yang kedua ni rasa lebih mudah lah, sebab surah ni lebih pendek. Jadi surah Al-Jumu'ah biasa dibaca dalam solat Jumaat pada rakaat yang pertama. Kemudian sebelum kita masuk bacaan untuk surah dan untuk kita tadabbur, apakah pengajaran ataupun yang kita boleh hayati, yang kita boleh renungi daripada ayat-ayat dalam surah ni, kita nak tengok sedikit tentang kelebihan hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat yang dikenali sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari. Dalam seminggu kita ada 7 hari, dan hari yang paling besar kelebihannya dalam Islam ialah hari Jumaat. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah golongan yang terakhir. Maksudnya kita umat Nabi Muhammad ni golongan yang tak ada lagi umat Nabi lain, sebab Nabi Muhammad ni Nabi yang terakhir. Tetapi di akhirat nanti kitalah yang as-sabiqun, yang lebih awal ataupun yang lebih ke hadapan, kerana kita diberi penghormatan. Kita dahulu yang diutamakan. Baida annahum utul kitaba min qablina. Sekalipun mereka itu maksudnya golongan sebelum inilah
golongan ahlul kitab dan yang umat sebelum ini diberikan kitab sebelum daripada kita. Summa hadha yaumuhum alladhi furida alaihim. Kemudian inilah hari yang telah difardukan ke atas mereka, yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada umat terdahulu. Fakhtalafu fihi, lalu mereka berselisih padanya. Fahadanallahu fannasu lana fihi taba'un al-yahud ghadan wan nasara ba'da ghadin. Maka Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita untuk hari ini, hari Jumaat, sehingga orang-orang yang mengikuti kita dalam hari itu. Maksudnya dulu hari Jumaat pernah ditawarkan untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi di zaman zaman Nabi Musa, tapi mereka tidak mahu menerimanya. Lalu diberi kepada mereka hari Sabtu. Dan pernah diberikan kepada Nasara, mereka menolaknya. Lalu diberikan kepada mereka hari Ahad. Maka diberi untuk kita hari Jumaat. Kemudian dalam riwayat Muslim juga daripada hadis Huzaifah, adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana. Allah Ta'ala telah menyesatkan orang-orang sebelum kita, itu umat terdahulu, berhubung dengan hari Jumaat. Fakana lil yahud yaumus sabt, bagi orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu, hari kebesaran mereka hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahad, bagi orang-orang Nasrani pula hari Ahad. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan kita, iaitu kita hidup di akhir zaman ini sebagai umat Nabi SAW. Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita tentang hari Jumaat, lalu kita mengambilnya. Jadi hari Sabtu untuk Yahudi, hari Ahad untuk Nasara. Jadi kita yang lebih dahululah, sebab kalau ikut turutan Jumaat, lepas Jumaat Sabtu, lepas tu Ahad. Hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat adalah khairu yaumin tala'at alaihi syams, hari yang paling baik naiknya matahari. Ni nilai baik buruk ni kita tak rasa lah. Sebab kita melihat setiap hari sama sahaja, matahari naik sebelah timur, terbenam sebelah barat. Tapi di sisi Allah Ta'ala, hari yang paling baik adalah hari Jumaat, kerana antara sebabnya fihi khuliqa Adam, pada hari Jumaat diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumaat dimasukkan Adam dalam syurga. Kerana selepas Adam diciptakan, tidaklah terus dimasukkan dalam syurga, dia dibiarkan untuk tempoh beberapa masa, kemudian ditiupkan roh dan akhirnya dimasukkan ke syurga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari Jumaat juga dia dikeluarkan daripada syurga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidaklah berlakunya kiamat kecuali juga pada hari Jumaat. Itu di antara hadis-hadis berkaitan dengan hari Jumaat. Bahkan disebut juga dalam hadis yang lain, pada hari Jumaat terdapat satu waktu yang kalau seorang itu berdoa, kalau seseorang Muslim itu berdoa, dia salat dan dia meminta kepada Allah syai'an, sesuatu, illa a'tahu iyyahu, melainkan permintaannya itu akan diberikan oleh Allah. Maksudnya pada hari Jumaat ada hari yang mustajab doa. Ada dua pendapat, sama ada ulama kata antara imam duduk, semasa imam duduk antara dua khutbah, itu satu. Pendapat yang lebih kuat adalah selepas waktu asar, selepas waktu asar pada hari Jumaat, ada satu waktu yang mustajab doa. Itu sebabnya lah kalau hari Jumaat lepas asar kita janganlah ke mana-mana. Ni musim PKP tak pergi mana dah, kita duduk di rumah. Sebabnya kita gunakan waktu tu untuk kita membanyakkan doa dan zikir. Bahkan hari Jumaat juga adalah hari yang kita dianjurkan untuk membanyakkan selawat kepada Nabi. Nabi suruh fa'akthiru alayya minas salati, perbanyakkanlah berselawat ke atas aku, iaitu pada hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana selawat kamu itu akan diperlihatkan kepadaku. Dan akhir sekali, hadis riwayat Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah, sesungguhnya dalam syurga terdapat pasar.
Mungkin ada sesiapa yang tak pendengar hadis ni rasa pelik. Nabi kata dalam syurga ada pasar. Ada pasar tempat orang pergi, yang biasa kita pergi ke pasar untuk berurusan beli barangan keperluan. Dalam syurga ada pasar. Di mana mereka pergi, ahli syurga pergi ke pasar itu pada setiap hari Jumaat. Pada setiap hari Jumaat. Ini hari Jumaat bukan hari Jumaat di dunia, ini hari Jumaat semasa di syurga. Maka bila mereka pergi ke pasar, fatahubbu rihus shimal fatuhsu fi wujuhihim wa thiyabihim. Ketika mereka ke pasar itulah berhembus angin utara. Ni angin kalam kinayah, angin yang kita panggil angin yang lembut dan sepoi bahasa. Angin yang bertiup itu menyapu wajah dan muka pakaian mereka. Lalu fayazdaduna husnan wa jamalan. Lalu bertambahlah bagi mereka keelokan dan kecantikan. Ini berlaku ni pada hari Jumaat dalam syurga, bukan hari Jumaat di dunia. Ini cerita di syurga. Lalu ahli syurga yang ke pasar itu fayarji'una ila ahlihim, apabila mereka kembali kepada ahli keluarga mereka, di rumah mereka, di kediaman mereka, padahal dalam keadaan telah bertambah husnan wa jamalan, keelokan dan kecantikan. Lalu ahli keluarga di rumah kata, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah, telah bertambahlah kamu keelokan dan kecantikan. Ini peristiwa ini berlaku dalam syurga ketika ahli syurga pergi ke pasar bila tu hari Jumaat. Banyak cerita yang menarik tentang hari Jumaat. Tak apalah, kita nak baca untuk ayat yang kita dah sampai hari ini, itu surah Al-Jumu'ah. Jadi untuk hari ini kita ambil ayat pertama hingga ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim والذي بعث فيكم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
والله ذو الفضل العظيم. الله ذو الفضل Allah Azim. Baik, minta tolong tutup mic ya, para jemaah yang masih buka mikrofon tu tutup dulu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sentiasalah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dalam surah As-Saff sebelumnya dia ayat tu bermula dengan sabbaha dengan fi'il madhi. Dalam ayat pertama surah Al-Jumu'ah dia bermula dengan fi'il mudhari'. Yusabbihu. Fi'il mudhari' ni makna menunjukkan kepada perbuatan yang sedang berlaku. Kalau fi'il madhi yang telah berlaku ataupun fi'il ataupun past tense. Ini yang dalam bentuk present tense ataupun fi'il mudhari'. Bertasbih, sentiasalah bertasbih kepada Allah segala yang di langit dan juga apa yang di bumi. Allah Ta'ala itu maka dia disebut di antara nama-nama Allah Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Dialah yang merupakan Malik, Raja, penguasa. Dialah yang maha suci, dialah yang maha perkasa, dialah yang maha bijaksana. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka di sini Al-Maliki, Al-Qudusi, Al-Azizi, semua huruf akhir tu dibaca bagi bawah. Kalau dari segi nahwunya dipanggil ini badal. Badal kepada lillah. Yusabbihu lillah. Bila lillahi maka bagi bawah. Lillahi. Macam kita baca surah Fatihah. Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Maka ayat selepasnya nak menjelaskan Allah itu dialah Rabbil Alamin. Dibaca Rabbi bagi bawah, hukum nahwunya dipanggil badal. Rabbi itu badal kepada lillahi. Begitu juga ayat ni. Al-Malik ini badal kepada lillahi. Badal ni sebagai ganti untuk menjelaskan apa yang sebelumnya. Kalau dalam kaedah nahwu dipanggil ini termasuk tawabi'. Tawabi' mana ikut. Selain daripada taukid, na'at dan juga badal, dia kena ikut. Maksud ikut bagi. Yusabbihu lillahi, maka selepasnya al-maliki pun bagi bawah sebab dia jadi badal. Baik. Itu sedikit tentang nahwu. Sebab antara jemaah yang ikut kita ni ada belaka ustaz-ustaz pun ada, ustazah pun ada. Jadi sajalah hamba nak ulai balik tentang nahwu ataupun kaedah-kaedah bahasa Arab. Kenapa tak dibaca Al-Malikul Qudusu bagi depan? Wallahu a'lam, mungkin ada qiraat lain dengan cara i'rab yang berbeza lah. Tapi di sini Al-Malikul Qudusi bagi bawah mengikut riwayat Hafaz kerana dari segi hukum nahwunya dikira sebagai badal. Baik. Kita lihat ayat kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan dalam kalangan umat yang buta huruf. Al-Ummiyin merujuk kepada orang-orang Arab di Mekah yang majoritinya, kebanyakannya buta huruf. Buta huruf maknanya la yaktubuna wa la yaqra'una. Mereka tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Bukan semua, ya, kebanyakan. Ada juga sebahagian setengah tapi tak ramai lah. Tak boleh baca, boleh menulis, itu tak ramai. Maka diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka, rasulan minhum. Ataupun dalam surah Ali Imran, rasulan min anfusihim. Di sini rasulan minhum. Rasul itu dari kalangan mereka ataupun dari kalangan tempat tu jugalah. Sebab Nabi diutuskan untuk berdakwah di Mekah pada kali pertamanya lah, peringkat awalnya, dan baginda pun lahir di Mekah. Jadi tugas Nabi yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yatlu mana yaqra, bacakan. Wa yuzakkihim, dan untuk membersihkan mereka, menyucikan mereka. Maksud menyuci ini untuk menyucikan jiwa mereka daripada akidah syirik, kepercayaan syirik, kepada kepercayaan meyakini keesaan Allah. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang berhak disembah. Hanya dia sahaja Tuhan, yang lain tidak berhak disembah dan tidak boleh dianggap sebagai Tuhan, melainkan Allah Ta'ala sahaja.
Jadi tugas Nabi yuzakihim, nak bersihkan jiwa mereka, orang-orang Arab, daripada kekotoran kufur dan syirik. Kemudian tugas yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab, al-hikmah. Hikmah dalam tafsiran yang banyak disebut oleh ulama adalah as-sunnah. Mengajar kepada mereka as-sunnah, apa-apa yang Nabi nak sampaikan daripada agama ini. Dan adalah mereka itu sebelum ini, mereka orang-orang Arab itu dalam keadaan sesat yang nyata, dalalin mubin. Kemudian ayat ketiga, wa akharina minhum, dan ada juga golongan lain. Golongan lain yang dakwah Islam yang Nabi bawa ini juga untuk mereka, bukan setakat untuk ummiyin, bukan setakat untuk orang-orang Arab yang buta huruf, juga untuk ada golongan lain. Tetapi golongan ini lamma yalhaqu bihim, belum pernah bertemu bersama dengan mereka. Maksudnya ialah orang-orang Islam yang lahir selepas itulah. Selepas zaman Nabi SAW sudah tiada. Jadi dakwah Nabi ini bukan untuk orang-orang Arab di Mekah zaman ketika Nabi masih hidup, juga untuk orang-orang selepas itu, selepas Nabi sudah tiada. Dan dialah Allah yang bersifat Al-Azizul Hakim. Sekali lagi diulang, sifat ataupun kata nama Allah Al-Azizul Hakim yang dah disebut pada akhir ayat pertama, kemudian disebut di akhir ayat yang ketiga. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah dia kurniaan Allah. Suatu fadl, kurniaan, pemberian Allah yang dia berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Ta'ala mempunyai kurniaan yang besar. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, untuk ayat pertama tentang tasbih kepada Allah, segala yang di langit dan bumi, itu kita dah bincang panjang lebar itu dalam ayat pertama surah As-Saff. Rasanya tak perlu untuk diulang balik lah. Kita nak terus kepada ayat yang kedua. Kita dah tahu segala makhluk di langit dan di bumi, mereka sedang dan mereka sentiasa bertasbih kepada Allah. Cuma kita yang tidak faham tasbih mereka, masing-masing dengan cara tersendiri. Sebagaimana contoh yang telah saya sebut dulu, guruh, pada hari hujan bunyi guruh yang kuat itu tasbih. Mungkin untuk hari ini sebagai tambahan kita boleh tambah burung juga bertasbih. Itu tak sebut tentang burung bertasbih. Mungkin kita ada di antara kita yang suka pelihara burung dalam sangkar, suka mendengar suara kicauan burung. Atau kadang-kadang kita pergi ke taman burung semata-mata untuk menikmati suara burung berkicau. Sangat indah. Sebenarnya burung itu bertasbih. Bertasbih memuji Allah dengan suaranya yang begitulah, dengan bunyi yang begitu. Baik, apa dalilnya bahawa burung itu bertasbih? Manusia, memanglah manusia dan segala makhluk yang lain bertasbih. Dalilnya boleh dilihat dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ni surah yang keberapa ya? Surah yang ke-24. Surah yang ke-24. Dalam ayat yang ke-41, muka surat 355. Ini sebagai tambahan yang kita dah hurai hari itu, ayat pertama surah As-Saff. Cuma ini untuk tambahan, tambah lagi. Burung bertasbih. Burung bertasbih. Muka surat 355 ayat 41 dalam surah An-Nur yang berbunyi, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah Ta'ala itu bertasbih untuknya segala yang di langit di bumi? Tidakkah engkau perhatikan bahawasanya segala yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah? Kemudian wat-tayru safat, termasuklah burung-burung yang mengembangkan sayapnya di udara. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semua makhluk itu sudah mengetahui akan doa dan tasbihnya. Semua itu sudah mengetahui cara mereka itu berdoa. Salat tahun ni, salat ni bukan salat 5 waktu macam kita salat. Setiap makhluk tu dia tahu cara dia nak berdoa meminta kepada Allah, dan juga tasbihnya dia tahu. Cuma yang tak tahunya kita. Termasuklah burung tadi.
Apa yang dikatakan dengan doa di sini, itu yang kita pernah jumpa adalah hadis yang Nabi sebut, orang-orang yang mengajar kepada manusia kebaikan akan berdoalah untuknya oleh segala ikan yang di lautan, ikan dalam air, dan termasuklah an-namlah, semut-semut yang dalam sarangnya, semuanya berdoa untuk limuallimi an-nas, limuallimin nas al-khaira, orang yang mengajar kepada manusia kebaikan. Jadi maksud doa disebut dalam ayat ni lah, ayat 41 surah An-Nur. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semuanya sudah mengetahui bagaimana doa mereka, macam mana mereka nak berdoa kepada Allah, dan bagaimana tasbihnya. Termasuklah burung. Itu untuk tambahan pada hari inilah. Sebenarnya kita dah sebut tentang yang lain-lain. Baik, kita terus kepada ayat yang kedua. Dialah Allah yang telah mengutuskan dalam kalangan bangsa Arab yang ummiyin. Baik, dalam bahasa Arab bila disebut ummi maknanya ibu saya, mak saya, Kenapa bangsa Arab yang majoritinya tak boleh membaca dan menulis disebut sebagai ummiyin ataupun ummiyun? Kerana ini penjelasan ulama, ini penjelasan yang sangat rasional. Kerana dia kata dalam kalangan bangsa Arab, majoriti yang tak boleh membaca dan menulis adalah kaum wanita. Dulu di zaman jahiliah, boleh dikatakan hampir keseluruhan kaum wanita tidak boleh membaca dan menulis, tidak memiliki kepandaian membaca dan menulis. Maka sesiapa yang dari kalangan lelaki yang tak boleh membaca menulis, diitlakkan juga dengan ummi. Oleh ummi itu maksudnya ibu saya. Kemudian dia digunakan dengan maksud orang yang la ya'rif ataupun la ya'lam al-kitabah wal al-qira'ah, tak tahu menulis, tak tahu membaca. Kerana kana aktsaruhum, kebanyakan mereka, la yusinul qira'ah wal kitabah, tidak bagus dari segi membaca dan menulis. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, juga Abu Daud, Nasai, daripada Ibnu Umar, ada satu hadis Nabi beritahu, inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib. Kita ni satu umat yang ummiyah. Ummiyah maknanya tak ada kemahiran membaca menulis. Dalam kalangan sahabat pun hanya beberapa orang saja yang boleh membaca dan menulis. Kita tak boleh menulis dan tak boleh mengira. Itu yang berlaku pada masa itulah. Hadis ini sebenarnya Nabi nak kaitkan dengan tentang bilangan bulan. Kalau kita belajar bab bulan, dia ada hadis sebut dalam Islam bulan tu hanya ada 30 atau 29 hari. Maka sebab tu dalam bab nak menentukan nak menentukan berakhir atau tidak Ramadan, Nabi suruh kira, kalau tak nampak anak bulan, cukupkan Ramadan 30 hari. Sebab dia kata kita ni satu umat yang ummiyah, la naktubu wa la nahsib. Kita tak tahu nak menulis dan mengira. Jadi nak kira dengan tepat tak dapat, maka ambillah atas 29 atau 30. Baik. Jadi kedudukannya di sini tentang, kita nak bincang hari ini tentang sifat ummiyatun Nabi, sifat ummiyah yang ada pada Nabi. Sebelum kita melihat tugas-tugasnya. Baik, saya memetik penjelasan oleh Dr. Yusuf Qardawi, Syekh Dr. Yusuf Qardawi dalam Fatwa Mu'asarah dia. Dia ada 3 jilid, himpunan fatwa-fatwa semasa dia. Ada satu tajuk, ada satu soalan orang tanya dia tentang sifat ummiyatun Nabi. Nabi ni tak boleh membaca dan menulis. Maka dia jawab, dia kata betul, la raiba, tidak diragui lagi bahawa Nabi kita ni adalah kana ummiyan, adalah seorang Nabi yang ummiyan ataupun tak boleh membaca menulis, min bidayati hayati ila nihayati al-ahdil makki. Bermula daripada awal kehidupannya, dia lahir di Mekah, sehinggalah berakhirnya tempoh dia berada di Mekah. Dan yang lebih sahih bahawa dia terus dalam keadaan ummiyan, tidak boleh membaca dan menulis sehingga ke akhir hayatnya. Dan fa'asha wa mata ummiyan. Dia hidup dan dia meninggal, wafat pun dalam keadaan ummiyan. Kata Dr. Yusuf Qardawi lagi, al-ummiyatu mu'jizatun bin nisbati ilaihi. Sifat ummiyah ini, sifat tidak boleh membaca dan menulis, adalah suatu mukjizat apabila disandarkan kepada Nabi. Tetapi wasifatun naqs bin nisbati lana, dia anggap suatu sifat kekurangan jika
dinisbahkan, dibandingkan kepada kita. Kita ni kalau tak boleh membaca dan menulis, orang kata awak ni tak mengaji sekolah ke? Tak pernah belajar membaca dan menulis ke? Itu bagi kita suatu naqsun, satu kekurangan. Tapi bagi Nabi ni suatu mukjizat. Terdapat beberapa nas-nas yang sudah mencukupilah kalau nak dirujuk. Antaranya dalam ayat 157 surah Al-A'raf. Kalau para jemaah nak rujuk, boleh tulis je nombor ayat tu. Surah Al-A'raf, ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul yang merupakan seorang Nabi yang ummi. Ar-Rasula, An-Nabiyya, lepas tu disebut Al-Ummi. Yang mana nama Nabi ini mereka mendapati sudah tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil. Maksudnya, Ahlul Kitab yang beriman dengan ajaran Islam, mereka dah jumpa dah nama Nabi Muhammad ini dalam Taurat dan Injil. Kemudian termasuklah dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Baik. Al-ummi dalam ayat ni ada dua maksud. Dalam ayat kedua, al-ummi ni ada dua maksud. Pertama, man la yaqra'u wa la yaktubu. Sesiapa yang tidak boleh membaca, yang tak boleh menulis. Ataupun bahasa kita ni kita kata buta huruf lah. Buta huruf ni orang tak boleh membaca menulis. Itu satu. Yang kedua, man laysa lahu kitab dini. Orang yang tak ada kitab agama. Kalau zaman dahulu sebelum lahirnya Nabi SAW, umat dahulu yang tak ada kitab Taurat, kitab Injil. Kita pun tahu di Mekah, dia majoriti penduduk Mekah pada zaman jahiliah adalah golongan al-wasaniyun, penyembah berhala. Penyembah berhala. Maknanya mereka bukan agama samawi. Mereka bukan Yahudi, bukan Nasara. Yahudi ramai di kota Yathrib di utara, di Madinah. Di Mekah ramai al-wasan, penyembah berhala. Manakala Nasar pula ramai di Najran, di daerah selatan, Yaman, itu ramai Nasara. Tapi di Mekah ramai golongan musyrik. Jadi oleh kerana musyrik ini dia tak ada kitab, dia bukan Taurah, Injil. Taurah ni untuk Yahudi, Injil untuk Nasara, maka diitlakkan kalimah ummiyin kepada mereka juga. Tapi yang lebih tepat, kata Dr. Yusuf Qaradawi, adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang mengatakan ummiyin ialah orang yang tak boleh membaca dan menulis. Baik. Ada ayat lain yang menyebut bahawasanya memang Nabi tak boleh membaca. Itu ayat 48 surah Al-Ankabut. Boleh rujuk di awal juzuk yang ke-21 ya. Dalam surah Al-Ankabut, awal muka surat pertama juzuk yang ke-21, ayat 48 yang berbunyi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Dan tidaklah engkau ya Muhammad membaca sebelum ini mana-mana kitab. Allah Ta'ala sedang beritahu, ya Muhammad, engkau sendiri tidak pernah membaca sebelum ini, yakni sebelum diturunkan Al-Quran, apa-apa kitab. Satu. Wala takhuttuhu biyaminik, dan tidak pernah engkau menulis dengan tangan kananmu. Mana Nabi tak boleh menulis. Takhuttuhu maknanya taktubuhu. Khatta ni, kalau kita belajar khat di sekolah Arab, khat ni maknanya kepandaian menulis dengan cantik. Dia ada khat raka'ah, ada khat nasah, khat kufi, khat diwa, ni macam-macam nama khat. Nabi sendiri tak boleh takhuttu, tak boleh menulis dengan tangannya. Kalaulah Nabi boleh membaca dan menulis, idzan, kalau begitu, maksud kalaulah Nabi ni boleh membaca menulis, lartabal mubtilun, akan memberikan keraguan kepada golongan yang batil. Maksudnya orang-orang di Mekah yang selama ini menuduh, dia kata Quran ni Nabi Muhammad reka sendiri, Nabi Muhammad cipta sendiri. Tuduhan tu tak berasas. Macam mana Nabi nak reka sedangkan Nabi tak pandai menulis. Nabi baca ayat Quran pun berdasarkan hafalan dia. Kalau orang tanya, habis Nabi bacakan Quran kepada sahabat. Sebab ayat ni sebut, yatlu alaihi, Nabi bacakan pun. Ini bukan baca tengok buku depan. Macam kita baca kitab, kita baca buku sebab buku ada depan tu. Nabi membacakan ayat berdasarkan apa yang dia ingat, hafalan dia. Jangan pula kita salah faham. Dia kata, takkanlah Nabi boleh ingat banyak-banyak. Ya, betul Nabi boleh ingat. Dalilnya ada dalam surah Al-A'la tu. Itu dalam ayat
apa dia, sanuqri'uka fala tansa. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu wutha'an ahwa. Sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada engkau ya Muhammad wahyu yang diturunkan ini. Lepas baca tu Nabi dengar, Nabi ikut dibacaan Jibril, fala tansa, kamu tidak akan lupa. Allah Ta'ala bagi jaminan, Nabi sekali ingat, sekali dengar dia ingat, dia tak lupa. Illa masya Allah, kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki lupa, ada jugalah yang Nabi lupa. Baik, jadi Nabi tak pernah baca. Wama kunta tatlu, menafikan, menidakkan adanya kepandaian qiraah membaca. Wala takhutuhu biyaminik, nafyun lil kitabah, menafikan adanya kepandaian menulis. Adapun illah, alasan Allah Ta'ala jadikan Nabi tak boleh membaca dan menulis, supaya tidak dapat dipegang hujah orang-orang kafir yang menuduh Nabi ni mereka cipta sendiri Al-Quran. Dalam surah Al-Dukhan, pernah Allah Ta'ala ceritalah orang-orang kafir di Mekah tuduh Nabi ni pernah belajar membaca dan menulis daripada seseorang yang datang daripada Syam. Itu kalau para jemaah nak rujuk, sila lihat dalam tafsiran ayat surah surah Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan ayat yang keberapa? Ayat 14. Ayat 14. Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kemudian mereka itu, yakni orang-orang kafir Mekah, berpaling daripada seruan dakwah Nabi. Kemudian mereka menuduh, mereka kata Nabi ni mu'allam. Bukan mu'allim. Kalau mu'allim ni guru yang mengajar. Mereka kata Nabi ni seorang mu'allam, orang yang pernah diajar kepadanya. Dia pernah belajar dengan seseorang yang dikatakan datang daripada bumi Syam. Mu'allam, diajar kepadanya. Bahkan lebih dahsyat lagi, dituduh Nabi ni majnun, seorang yang gila. Jadi berdasarkan kalimah mu'allam, mereka tuduh Nabi ni seorang yang pernah diajar kepadanya menulis dan membaca. Itu tuduhan mereka lah. Tapi sebenarnya Nabi tak pernah diajar begitu. Bahkan Nabi tak tahu membaca dan menulis. Kemudian adalah perbincangan seterusnya yang disebut oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam Fatwa Mu'asarah berhubung dengan perkara ini. Ada setengah pandangan menyatakan di akhir hayat, khususnya masa perjanjian damai Hudaybiyah, ketika Ali bin Abi Talib disuruh tulis butiran perjanjian damai Hudaybiyah, peringkat awalnya Ali tulis inilah perjanjian min Muhammad Rasulillah. Kemudian bila wakil daripada pihak musyrik masa tu namanya Suhail bin Amr tak setuju tulis min Muhammad Rasulillah. Dia suruh tulis nama, itu Muhammad bin Abdullah. Lalu Nabi isyaratkan untuk dipadam. Jadi adakah isyarat untuk menunjukkan Nabi ni boleh membaca dan menulis? Ini ada kekhilafan di kalangan ulama. Seorang tokoh ulama dalam mazhab Maliki, Abul Walid Al-Baji, di antara a'lam Al-Malikiyah ni, orang Maghribi, dia menulis kitab syarah kepada hadis dalam Muwatta' Imam Malik. Al-Baji, dia punya pendapat dia mengatakan bahawa Nabi SAW tahu menulis pada akhir ayatnya. Itu pendapat dia lah. Jadi bila dia mengemukakan pendapat ini menyebabkan dia dikecam lah. Dia dikecam oleh pihak lain yang tidak setuju dengan itu. Ijtihad dia sebab dia berdasarkan kepada peristiwa di Hudaybiyah. Kemudian ada satu hadis dalam riwayat At-Tabarani yang menyebut bahawasanya aku melihat dalam mimpi, Nabi kata aku melihat dalam mimpi tertulis di pintu syurga, tertulis di pintu syurga, kalau kita bersedekah dapat 10 pahala, tapi kalau kita beri pinjam dapat 18. Jadi syahid daripada hadis ni adalah bila Nabi kata aku melihat di pintu syurga sedekah 10 pahala, beri pinjam 18. Jadi maknanya Nabi ni boleh membaca.
Tapi hadis ini sebenarnya tidak kuat pun. Dari segi sanadnya hadis ini tidak kuat. Dari segi maksud pun ada perbincangan dalam kalangan ulama. Di sini Dr. Yusuf Qardawi dia kata macam mana boleh dikatakan apa dia baik pembetulannya bukan dalam mimpi pada malam Isra dan Mi'raj jadi. Nabi melihat pada malam Isra dan Mi'raj. Dia kata maktuban tertulis di pintu syurga ataupun di syurga itu sedekah bi asyri amsalihha 10 gandaan pahala manakala beri pinjam 18. Jadi kalau hadis ini sahih lah, hadis ini riwayat At-Tabarani dengan Ibnu Majah, kalau sahih ia menunjukkan bahawa Nabi ni boleh membaca. Tetapi dari segi sanadnya kata Dr. Qardawi sebagaimana yang disebut oleh Al-Busiri dalam Zawaid Ibnu Majah, dalam sanadnya katanya ada dhaifan, ada seorang perawi yang lemah. Begitu juga Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir dia kata hadis ini dhaif jiddan. Jadi kalau nak berhujah dengan hadis bahawa Nabi pernah melihat pada malam Isra dan Mi'raj tertulis di pintu syurga tentang kelebihan sedekah dan beri pinjam tadi, ia tak boleh dijadikan hujah yang kuat sebab hadis itu sendiri lemah. Maka dikekal kepada yang asal iaitu berdasarkan ayat 48 surah Al-Ankabut bahawa Nabi SAW tidak boleh membaca dan menulis daripada awal kehidupannya sehingga akhir hayatnya. Dan ini adalah suatu mukjizat. Dari satu sudut ia adalah mukjizat dan dia bukanlah suatu kekurangan. Baik. Kita lihat tugas Nabi pula. Cepat masa 7 suku dah. Tugas Nabi yang pertama membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat itu tugas Nabi. Itu untuk perdengarkan kepada manusia ayat-ayat Allah. Supaya manusia tahu apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Selain daripada membacakan ayat Allah, tugas Nabi juga menjelaskan apa yang dalam ayat tu. Jadi kalau Nabi tak jelaskan, maka ayat tu tak perlu kepada penjelasan. Kalau perlu penjelasan, maka Nabi akan jelaskan. Berdasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nahlu, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Tidaklah kami turunkan kitab Quran ini melainkan supaya engkau ya Muhammad menjelaskan kepada manusia perkara yang mereka berselisih padanya. Litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fih. Tugas Nabi nak menjelaskan kepada manusia apakah jawapan bagi perselisihan yang berlaku. Tu ayat Quran, ini dia punya rujukan dalilnya. Jadi kalau ada ayat-ayat yang Nabi tak jelaskan apa-apa, itu menunjukkan setakat tu sahajalah mana ia sudah boleh difahami secara jelas. Jadi tugas Nabi yang pertama membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, kita kena contohi Nabi. Maksudnya, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan hidup kita, kita kena kaitkan dengan Quran. Lebih-lebih lagi, pemimpin-pemimpin kita, mereka kena mesra Quran, kena gaji dengan Quran. Jadi tugas membacakan Quran ini bukan ustaz-ustaz saja, bukan alim ulama saja. Pemimpin-pemimpin di kalangan umat Islam, kalau mereka nak berikan apa-apa motivasi, memberikan kata-kata semangat, dia kena kaitkan dengan ayat-ayat Quran. Sebab Quran itu adalah suatu peringatan dan nasihat. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Quran itu adalah suatu zikrun, peringatan, dan ia adalah bacaan yang jelas. Itu yang biasa kita baca dalam surah Yasin kan. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Quran itu liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, supaya dapat diberi peringatan kepada orang yang masih hidup, untuk diberi peringatan kepada yang masih hidup. Baik. Yang kedua, tugas Nabi adalah wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim untuk membersihkan mereka atau mensucikan jiwa mereka, iaitu daripada apa tadi, daripada syirik kepada tauhid, daripada kufur kepada iman. Itu tugas Nabi. Nak membersihkan akidah syirik mereka kepada akidah yang suci, murni, yang bersih. Yuzakkihim makna yutahhiruhum.
min danasil kufri wa dhunubi wa akhlaqil jahiliyah, daripada kekotoran kufur, dosa-dosa dan akhlak jahiliyah. Mana dibuang segala nilai yang buruk diganti dengan yang baik, dengan nilai kehidupan yang baik. Ini dia panggil tazkiyatun nufus, tugas untuk membersihkan jiwa. Jadi sebenarnya usaha kita tu kena ada lah. Tugas Nabi tu betul Nabi dah sampaikan, tinggal lagi usaha kita. Kita biasa baca dalam surah Wasyamsi wa duhaha, surah yang antara surah yang panjang Allah Ta'ala bersumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari dan juga sinar cahayanya. Wal qamari idza talaha, dengan cahaya bulan apabila ia muncul di waktu malam. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, sampailah kepada wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Demi jiwa manusia dan penyempurnaannya, sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang Allah Ta'ala telah ilhamkan kepada jiwa manusia itu jalan kejahatan, jalan ketakwaan. Maksudnya Allah Ta'ala beri pilih kepada kita sama ada nak ambil fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah sesiapa yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah sesiapa yang mengotorkannya. Maksudnya usaha untuk bersih itu terletak pada kita sendiri. Tugas Nabi dia sampaikan. Kemudian langkah seterusnya itu atas masing-masing lah. Kemudian tugas yang ketiga, kita nak ringkaskan. Tugas ketiga mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Hikmah. Iaitu mengajar kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, termasuklah wasyara'i wal ahkam wa hikmatiha, mengajar segala hukum syariat, segala hukum-hukum yang lain dan segala hikmahnya. Padahal mereka itu fi jahiliyatihim fi dhalalin wa khata'in wadih. Mereka itu semasa zaman jahiliyah berada dalam kesesatan, dalam kesilapan yang sangat jelas, dari sudut akidahnya, dari sudut syariatnya, dari segi peraturan kehidupannya. Izkanu, yang mana adalah mereka itu qadiman, dahulu lama dulu, mereka ini sebenarnya mutamassikina bidin Ibrahim. Mereka pernah berpegang dengan agama peninggalan Nabi Ibrahim. Itu asalnya. Agama Hanif, agama peninggalan Nabi Ibrahim. Tapi syariatnya kita tak tahu secara lengkapnya. Sebab tu kalau ada orang tanya, semasa Nabi 13 tahun di Mekah, sebelum diwajibkan solat 5 waktu pada malam Isra' dan Mi'raj, habis sahabat-sahabat dulu macam mana solatnya? Ada ulama mengatakan solat tu ada, cuma solatnya tidak 5 waktu. Solatnya hanya 2 rakaat waktu pagi dan 2 rakaat waktu petang. Itu semasa fi al-ahdil makki, masa di Mekah sebelum hijrah. Sebab solat yang lengkap 5 waktu diwajibkan bermula malam Isra' dan Mi'raj, ketika masa tu tinggal setahun lebih lagi lah sebelum hijrah. Jadi mereka mengikut agama Nabi Ibrahim. Tetapi apa yang menyebabkan mereka sesat? Kerana fabaddaluhu wa ghayyaruhu, mereka telah tukar dan ubah. Mereka ubah. Wastabdalu bitauhid syirkan wa wasaniyah. Mereka menukarkan agama tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim kepada bentuk syirik dan penyembahan berhala. Kemudian wabtada'u asya'an lam ya'zam bihallahu. Lalu mereka membuat ibtada'u, membuat perkara baru, perkara bid'ah. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak izinkan. Banyaklah bid'ah berlaku di zaman jahiliyah, cukup banyak. Contohnya, dalam bab sembelihan binatang, kalau mereka pelihara unta, bila unta dah cukup tempoh 5 tahun sekian-sekian, maka unta tu dipotong telinganya. Ataupun unta ni dah tak boleh digunakan untuk kerja-kerja tertentu. Itu disebut dalam surah Al-Ma'idah, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Allah Ta'ala tidak menyuruh mereka itu dalam soal binatang-binatang yang mereka beri kategori bahirah, sa'ibah, wasilah, ham tadi. Tetapi orang-orang kafir telah mengadakan pendustaan kepada Allah tu. Mengadakan pendustaan itulah buat perkara bid'ah dalam agama. Jadi asalnya agama yang Nabi Ibrahim tinggalkan tu betul, tetapi telah diubah oleh mereka. Begitulah juga yang berlaku kepada Ahlul Kitab. Itu cerita orang-orang musyrik di Mekah. Ahlul Kitab pun sama juga. Qad baddalu kutubahum
wa harrafuha, mereka telah menukar kitab mereka, mereka telah buat salinan yang baru, tulis sendiri hak lain, mereka telah mentahrif menyelewengkannya, kemudian wa ghayyaruha, mereka tukar teruslah, tukar ubah ganti, wa awwaluha, dan mereka mentakwilkannya dengan pengertian yang lain. Jadi mereka telah ubah asal ayat-ayat Allah dalam Taurat dan Injil, diubah. Lalu agama mereka menjadi rosak. Maka tugas Nabi itulah 3 perkara tadi: membacakan ayat Quran, membersihkan jiwa manusia, menyampaikan Quran dan sunnah. Kemudian kita terus kepada ayat yang berikutnya, ayat ketiga. Ada golongan lain yang lamma yalhaqu bihim, yang belumlah bertemu dengan mereka, yang mana yang tidak sempat untuk bersama dengan zaman Nabi SAW. Mereka juga ditaklifkan untuk menerima ajaran Islam. Lamma di sini makna merujuk kepada yang belum lah, yang belum. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, lamma ni salah satu adah bagi jazam. Sebab tu dia di sini baca lamma yalhaqu bihim, bukannya lamma yalhaquna bihim. Nun tu dihazafkan sebab ada lamma. Baik. Kalau orang tanya, awak dah makan, hal iftarta, awak dah ambil sarapan pagi, kita kata belum. Belum. Bahasa Arab senang. Lamma, sepatutnya lamma, belum. Kalau kita kata la tu tidak bagi perkara yang dah berlaku. Minta ada siapa tak tutup mic tu, minta tutup mikrofon ya. Okey. Kalau kita nak gunakan la, tidak bagi menafikan perkara yang lepas. Semalam kemarin awak pergi ke pasar, oh tak, saya tak pergi. La, ana ma zahabtu ila suq bil ams, semalam saya tak pergi ke pasar. Tapi kalau tidak untuk perkara yang belum berlaku, awak dah makan pagi ni, kalau awak Kelantan kat dok lagi, dok belaka, tak, tidak dah. Tapi hak betulnya belum. Bukan qablu sebelum. Mudahnya jawabnya lamma. Hal taghaddaita, awak dah makan tengah hari, hal ta'asyaita, dah makan malam. Lamma, jawapannya belum, maknanya tak buat lagi. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ada golongan lain yang ianya belum sempat untuk bertemu, sebab mereka ni lahir selepas Nabi SAW sudah wafat. Tetapi mereka juga ditaklifkan untuk terima dakwah ni. Sesiapa yang sampai kepadanya Quran, maka peringatan daripada Quran tu sampai kepada dia. Kita kena ingat ya. Walaupun kita tidak hidup zaman Nabi sama dengan sahabat, kita hidup di zaman yang kita kata dah Ustaz, suara tak ada. Okey, maaf. Tertekan tadi. Itu kita boleh rujuk dalam ayat 19 dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Diwahyukan kepada aku Al-Quran ini untuk diberi peringatan kepada kamu dengannya. Quran ini untuk peringatan kepada semua manusia, dan juga wa man balagh, sesiapa yang sampai kepadanya Quran. Wa man balagh. Termasuklah kita, bila Quran dah sampai kepada kita, maka kita termasuk orang yang perlu menerima peringatan dalam Quran. Jadi kita lahir di zaman selepas Nabi dah tiada, tapi Quran sampai kepada kita, maka kita termasuk dalam ayat keempat ni, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Tapi untuk ayat ni sebenarnya dia ada kaitan dengan kisah Salman Al-Farisi. Kisah Salman Al-Farisi. Suatu hari bila Nabi SAW, hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Kata Abu Hurairah, kami duduk dengan Nabi, tunggulah surah Al-Jumu'ah. Lalu Nabi membacakan surah Al-Jumu'ah. Bila sampai kepada ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, sahabat tanyalah, manhum, siapa tu? Siapa orang lain yang belum sempat berjumpa dengan Nabi? Lalu soalan tadi diulang sebanyak 3 kali. Sebab Nabi tak jawab terus. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapa tu? Siapa orang yang dikira sebagai akhirin, orang lain yang tidak sempat untuk bersama dengan Nabi.
Dan semasa itu ada bersama dengan kami Salman Al-Farisi. Lalu Nabi SAW meletakkan tangannya pada Salman dan berkata, "Lau kana al-iman 'inda Thuraya lanalahu rijalun min haula." Kalaulah iman itu ada di puncak bintang Suraya. Orang Arab ni kalau sebut Suraya ni bintang yang paling tinggi. As-Suraya. As-Suraya ni bintang yang paling tinggi. Kalaulah iman itu terletak di bintang yang paling tinggi, bintang Suraya, nescaya dapat dicapai oleh rijal min haula, orang lelaki dekat dengan ni. Maksudnya seperti Salman. Sebab Salman ni datang daripada jauh, daripada negara Parsi. Berhijrah ke tanah Arab. Semata-mata untuk ikut dakwah Islam yang dia dengar dah bermula dakwah Nabi akhir zaman. Jadi akhirin berdasarkan kepada cerita ni ialah merujuk kepada bangsa Parsi. Lepas tu Nabi ada tulis surat kepada Raja Parsi Rom untuk dakwah mereka, mengajak mereka kepada agama Islam. Biasanya Nabi bila dia tulis surat kepada raja-raja yang kafir zaman dulu, surat tu dimulakan dengan ditulis dengan nama Allah, kemudian assalamu ala manittaba'al huda. Nabi tak kata assalamualaikum, assalamu ala manittaba'al huda. Ni iktibas petik daripada ayat surah Taha. Surah Taha, dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun. Kalau tuan-tuan dan para jemaah baca dalam surah Taha akan jumpa ayat ni. Wassalamu ala manittaba'al huda. Jadi mukadimah surat Nabi tulis, sejahteralah kepada sesiapa yang mengikut jalan petunjuk. Kemudian ada satu riwayat lain pula, wa akharin, maksud di sini ialah orang-orang yang belum lahir tapi sudah ada fi aslabi rijal wa nisa min ummati. Berada dalam sulbi ini merujuk kepada tulang bahagian bawah, tulang belakang kita. Dalam bahasa Arab dipanggil ajabuz zanab, tulang ekor yang kecil tu. Baik. Apabila kita mati, semua anggota badan kita akan hancur kecuali tulang tu sahaja. Nabi kata daripada tulang itulah akan terbentuknya kembali jasad manusia dan bangkit daripada kubur. Jadi akan keluar daripada sulbi, daripada benih manusia itu, anaknya, cucunya, cicitnya, keturunannya, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk syurga tanpa hisab. Kemudian Nabi pun baca ayat ni, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Tu orang-orang yang akan lahir zaman terkemudian dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita semua tak pernah jumpa Nabi, tak pernah jumpa para sahabat sebab mereka hidup di zaman yang dah lama jauh daripada kita, tetapi dengan rahmat Allah, dengan petunjuk daripada Allah, agama ni sampai ke negara kita, Quran pun sampai, kita dapat hidayah. Inilah yang dikatakan zalika fadlullah tu. Ayat terakhir, ayat keempat tu. Itulah dia kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang dia kendaki. Iaitu al-Islam wal wahyu. Islam, wahyu dan juga diberikan pangkat kenabian kepada Nabi SAW. Ini satu kurniaan daripada Allah. Kalau kita baca sejarah Nabi, kita tak jumpa kata mak ayah Nabi, mak dia Aminah, ayah dia Abdullah, datuk dia, kepak saudara dia pernah berdoa minta supaya lahir dalam keluarga mereka Rasul akhir zaman. Tak ada pun. Allah Ta'ala yang pilih Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman dari kalangan bangsa Arab. Allah Ta'ala yang pilih. Jadi ini sebagai jawapan kepada orang-orang Yahudi yang dengki. Dia kata kenapa Nabi Muhammad bukan di kalangan Bani Israel. Jawapan tu dah ada dalam surah Al-An'am. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui kepada siapa yang dia nak berikan tugas kerasulan. Bila Nabi dapat tugas kerasulan, itu satu kurniaan Allah untuknya. Ayat 124 surah Al-An'am. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui di mana dia nak menjadikan tugas kerasulan. Jadi Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad dari kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib di Mekah. Itu adalah pilihan Allah yang tak ada siapa yang boleh pertikaikan.
Wallahu dzul fadlil azim. Allah Taala mempunyai kurniaan yang sangat besar. Wallahu a'lam. Dah 7:30 dah. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Tips untuk bersihkan jiwa. Okey, silakan Ini cikgu. Ustaz. Ummiji Nabi ni dilantik ke kalangan ummiji. Tak pandai baca lah, tak pandai nulis. Ya. Tapi ke saya rasa ni Nabi pandai mengira. Sebabnya kalau kita tengok ayat-ayat hak Quran turun ni, dia bab nombor ni memang jelas. Contohnya ni hari 12 bulan, 3 kali suci, 1000 bulan, 7 tangkai, 7 ekor lembu gemuk, lembu kuru. Ya, ya. Tentang angka-angka dalam Quran, ya. Ya. Jadi kalau benda nombor tu, kalau Nabi tidak tahu, macam mana benda nak tu. Jadi nak minta pandangan Ustaz, wallahu a'lam. Itu berhubung dengan kira nombor. Betul dah cikgu ayat tu. Memang Nabi tahu tentang nombor-nombor tadi. Contohnya dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala beritahu bilangan dalam setahun bulan, bilangan bulan di sisi Allah, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran. Ada 12 bulan. Dan banyak lagi lah lain-lain. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. Ini untuk orang-orang munafik, kita beristighfar atau tidak untuk mereka sekalipun sampai 70. Jadi ada 12, ada disebut 70. Adakah Nabi tak tahu? Waktu Nabi tahu, cuma maksud tak boleh mengira ni dari kaedah nak capur, nak tolak, nak bahagi, nak darak. Itu maksud pengiraannya. Tapi angka tu sendiri Nabi tahu. Ataupun hak selebihnya tu, wallahualam kita tak tahulah. Sejauh mana kemahiran dia dalam bab angka tadi tu. Sebab dalam hadis yang telah dibacakan tadi, inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib. Kita adalah umat yang ummiyah, kita tak boleh menulis dan tak boleh mengira. Jadi mengira ni bukan tak tahu nombor, boleh jadi dengan maksud tak tahu kaedah nak bahagi ataupun apa dia lagi. Tapi sebenarnya dalam Quran betul lah. Kaedah matematik ni cukup banyak dalam Quran. Dalam pembahagian harta pusaka ada an-nisfu, ada ar-rubu', ada as-sumun, ada as-sudus. 1/2, 1/4, as-sulus 1/3, ada 1/6. Jadi kalau Nabi tak tahu tentang pecahan nombor ni, kita kata payah jugalah nak jelaskan hukum tu. Tapi mungkin setakat ini dia tahulah. Cuma secara khusus, yang jelas tak tahu adalah membaca dan menulis. Tadi ada soalan bertulis, macam mana tip untuk bersihkan jiwa. Yang ulama sebut ialah pertama sekali kaedahnya pertama bertaubat. Sebab tiba taubat ni adalah untuk membersihkan jiwa. Bertaubat dengan maksud menyesal, mengakui dosa, kembali kepada Allah dengan menyatakan kita mengakui kesilapan kita. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutlah jalan orang yang kembali kepada aku. Anaba, orang yang kembali kepada Allah, maknanya orang yang mahu bertaubat. Itu langkah yang paling utama lah. Kemudian banyak lagi lah usaha-usaha yang lain. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya nak tanya, saya pernah dengar satu tafsir. Dia kata dia Al-Mulk wal Qudusul Aziz Al-Hakim ni dia kait dengan Al-Malik. Bukan Al-Mulk, Al-Malik. Al-Malik. Dia kait dengan yatlu alaihim ayatihi, lepas tu kepada Al-Qudus dengan Zakihim Al-Aziz dengan Alimuhumul Kitab, Al-Hakim dengan Al-Hikmah. Ada Ustaz ada apa ni? Boleh terangkan sikit ataupun tak tahu, saya pun dengar tafsir tu gitulah, cuma reference tu tak tahu. Terima kasih. Mungkin juga itu dari segi pentafsiran, tapi tak jumpa lagi lah dalam kitab tafsir mana yang kaitkan begitu, yang kaitkan nama Allah Ta'ala dengan yang selepasnya. Contohnya ayat terakhir, ayat pertama, kalimah terakhir ayat pertama Al-Hakim kemudian dikaitkan dengan Al-Hikmah. Dari segi munasabah itu sangat munasabah, sebab Al-Hakim, Al-Hikmah tu dia punya asal perkataan itu adalah sama. Al-Hikmah tu isim masdar, Al-Hakim tu lebih kepada kata-kata sifat bagi Allah.
Cuma secara rujuk dia punya reference tu saya tak pastilah. Tu kita kena tengok lagi yang lain-lain itulah. Ada kaitan antara kata sifat Allah dengan tugas yang dibawa oleh Nabi. Tapi mungkin juga boleh diterima kaitan antara dua perkara tadi, antara ayat sebelum dengan selepas, dari segi kemunasabahan. Ya, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam ya Arif. Kita biasa jumpa dengan orang Cina, tu Gigi. Dia bagi ucapan greeting pada kita, selamat pagi, good morning dan sebagainya. Ya. Kita guna surah Toha tadi, ayat 47. Bagi tahu dah. Assalamu ala man ittaba'al huda. Betul Ustaz. Maksudnya boleh tak kita guna ucapan tu tapi dalam bahasa Melayu lah kepada orang tadi, orang Cina tadi sebagai contoh. Kalau kita guna dalam bahasa Melayu, ialah nanti kalau dia faham pun tak ada masalah, sebab kita tidak secara khusus tidak tuju kepada dia, sebab dia doa tu umum. Assalamu ala man ittaba'al huda, sejahteralah, selamatlah ke atas sesiapa yang mengikuti jalan petunjuk. Macam mana nak jawab? Kalau dari segi keharusan tu saya melihat tak ada masalah. Sebab mungkin ni salah satu uslub dakwah lah. Biasa yang kita guna gini lah, biasa kita guna kalau ada satu majlis, orang Islam ada, orang bukan Islam pun ada, kita akan sebut Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Tapi sebenarnya salam sejahtera tu dah terjemahan kepada Assalamualaikum. Ada setengah orang dia kata ucapan Assalamualaikum tu untuk orang Islam yang ada dalam majlis tu. Salam sejahtera ni merujuk kepada orang bukan Islam. Tapi kita mengatakan sebenarnya kalau kita nak katakan salam sejahtera tu terjemah kepada Assalamualaikum, tak boleh untuk orang Islam. Orang bukan Islam, maaf. Untuk orang bukan Islam tak boleh kita nak kata salam sejahtera. Tapi kalau kita sebut dengan selamat pagi, selamat tengah hari, itu diitlakkan kepada waktu. Waktu sebab kita nak bagi macam ucapan tahniah, ucapan okey, selamatlah pagi, maknanya selamatlah kita semua di waktu pagi. Tengoklah kalau kita melihat ada kebaikan dengan penggunaan tadi, kita terjemah Assalamu ala man ittaba'al huda, semoga salam sejahtera untuk orang ikut jalan petunjuk. Mungkin orang bagi ucapan itu tanya pula, apa itu jalan petunjuk? Dia akan tanya pula. Itu akan membuka satu peluang untuk kita dakwah dia lah. Kalau dia bertanya, kalau tidak, nanti dia kata ni mau kata gapo pula. Takut timbul isu berbalah pula sebagainya. Okay, wallahu a'lam. Ustaz, nak tanya, bila kita kata semua makhluk bertasbih kepada Allah, ini termasuk binatang-binatang yang kita disunatkan, macam contoh cicak ke, khinzir ke, itu termasuk sekali ke bertasbih kepada Allah? Ya, semua sekali. Semua sekali. Sebab ayat dalam surah Al-Isra tu dia datang dengan isim nakirah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdik. Tidak ada sesuatu pun, sesuatu diitlakkan kepada segala makhluk yang wujud, sama ada makhluk tu yang bernyawa, manusia, binatang, semualah. Termasuklah yang kita kata tumbuh-tumbuhan, semua, batu sekalipun, batu pasir pun bertasbih, cuma kita tak faham bahasanya. Cuma yang kita kena bunuh tu, itu melibatkan satu hukum yang lain. Hukum yang lain. Yang bukan sebut pun Nabi suruh bunuh. Kita perlu bunuh. Di antaranya adalah yang disebut seperti apa dia? Al-aqrab, kalau jengking. Al-kalbul akur, anjing liar. Anjing liar ni anjing yang agresif lah. Kemudian antara lain yang disebut adalah seperti ada dalam hadis Sahih Bukhari, seperti ular, ular yang berbisa apa semua. Kemudian apa dia lagi? Lupa dah. Antara lain disebut al-hada'ah, helang. Apa lagi? Itulah kalau ia mendatangkan mudarat kepada kita. Ada setengah-setengah serangga yang kalau tidak mudarat kita tak boleh bunuh, macam semut. Tapi kalau nyamuk tu kita dah tahu dia boleh membawa penyakit. Nyamuk,
lalat, itu boleh dibunuh. Sebab dia menjadi ejen kepada penyakit. Tapi soal tasbih dia kepada Allah itu tajuk lain. Tapi kita disuruh untuk, kita dibolehkan untuk membunuhnya. Lebih lagi cicak. Cicak ni ada hadis sahih dalam sahih Muslim. Man qatalal wazarah, sesiapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka dia dapat pahala sekian-sekian. Sesiapa yang berjaya membunuh cicak dengan 2 pukulan, dia dapat pahala sekian-sekian. Maksudnya kalau kalau kita berjaya membunuh dengan cekak, maka kita dapat pahala lebih berbanding dengan orang yang kurang cekak membunuh cicak. Betul untuk soalan tadi. Nabi ni dia Nabi yang ummi, tak boleh membaca dan menulis, menguruskan umat. Tapi Nabi banyak pembantu dalam kalangan sahabatnya. Khususnya dalam bab membaca dan menulis. Kita kata dalam bab nak menulis ayat-ayat Quran, Nabi dah ada dipanggil kutabul wahyi, penulis-penulis wahyu di kalangan sahabat yang dilantik. Orang-orang yang mahir dalam menulis, Ali, Uthman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa sahabat lain yang mereka dilantik untuk menulis wahyu. Jadi apa-apa urusan yang melibatkan penulisan, memang Nabi akan suruh mereka tulis. Jadi itu tidak mengganggu urusan dakwah Nabi, walaupun dia tidak boleh membaca dan menulis. Sebagaimana telah disebut tadi, kata Dr. Yusuf Qaradawi, bagi Nabi itu bukan satu kekurangan, tapi suatu mukjizat. Suatu mukjizat bagi baginda, supaya orang-orang kafir tidak boleh menuduh yang Quran ini Nabi tulis dan reka sendiri. Wallahualam. Benda yang kaku, meja plastik juga bertasbih. Ya, betul. Cuma kita tak faham tasbihnya. Benda yang kaku tu kita anggap benda yang jamid, yang kaku, sebab benda tu kita kata tak ada nyawa. Tetapi sebenarnya di sisi Allah semua kalau yang paling besar, contohlah paling besar bukit, kita kata bukit pun kaku juga. Kalau meja kursi tu asal daripada kayu daripada pokok. Bukit, adakah bukit bertasbih, gunung bertasbih? Jawapannya ya. Ini pernah berlaku zaman Nabi Daud. Bukit bertasbih. Apa dia? Dalam apa dia? Surah Sad, tak silap, surah Sad. Wazkur apa wa Daud, inna sakharnal jibala ma'ahu, sesungguhnya kami permudahkan bagi Nabi Daud bukit-bukit, yusabbihna bil ashyi wal isyraq, bukit itu bertasbih bersama dengan Nabi Daud petang dan pagi. Cuma zaman sekarang kita tak dengarlah suara bukit itu bertasbih. Itu mukjizat bagi Nabi Daud. Mana bukit tu bertasbih, walaupun dia ni benda yang kaku ataupun benda yang tidak bernyawa seperti manusia. Wallahu alam, kita berhenti setakat tu. Ada lagi soalan tadi dah. Itu kena lihat Ustaz, untuk ya. Ajibuz Zanab tu katanya dia tak akan pernah hancur sehingga hari akhirat. Siapa Kalau dia? Apa macam orang non-Muslim, dia bakar kan mayat tu, jadi dia hancur sekali. Orang mana? Bakar lepas tu habis ya. Bila bakar tu, tulang tu sekali hancur ke tulang tu lagu mana sebenarnya Ustaz? Iyalah hancur lah, betul lah hancur. Hancur sekali. Cuma dia kata tak hancur sampai hari kiamat tu, lagu mana maksud dia Ustaz? Baik, orang yang biasanya kalau mati dikebumikan jasad kita ni semua lama kelamaan bukan kalau isi daging apa pun hancur lah. Tulang-tulang yang lain semuanya hancur kecuali satu saja, ajabuz zanab. Ajabuz zanab ni tulang bahagian bawah tu. Tapi kalau orang yang kita kata macam yang dibakar lah mayat dia, biasanya Hindu pun, agama lain pun rasa ramai juga yang guna kaedah bakar. Walaupun hancur semua, itu secara zahirnya, tapi di hari kiamat nanti sangat mudah bagi Allah untuk dikumpulkan kembali bermula dengan tulang yang disebut ajabuz zanab itu. Jadi walaupun tulang itu dah hancur, Allah Ta'ala boleh kumpulkan balik, lalu daripada tulang itulah akan munculnya bahagian anggota badan yang lain. Sehingga
jadilah kembali manusia tu hidup seperti hidup mereka di dunia. Walaupun dah hancur kerana dibakar, tapi Allah Ta'ala akan kembalikan semula ajabuzana ataupun tulang bahagian bawah, tulang belakang dia tu. Dan perkara ini pernah disaksikan dengan mata kepala oleh Uzair. Kalau para jemaah baca dalam surah Al-Baqarah, muka surat yang kedua dalam juzuk yang ketiga tu, bila Uzair yang ditidurkan selama 100 tahun, dia tengok keldai depan dia dan tinggal tulang saja. Tiba-tiba tulang tu bergerak-gerak, kembali bercantum. Tulang yang bercantum tiba-tiba ada isi, ada mata hidup kembali. Sebenarnya keldai tu dah mati lama dah. Depan-depan mata dia nampak tulang tu kembali bercantum, hidup. Lalu katanya, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, aku tahu Allah Ta'ala memang berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat tu, masa kita dah lewat dah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Ustaz. Assalamualaikum.